Baik, salam hormat dan salam sejahtera. Ini N5 edisi 19 Mei dan saya Raydin Robin. Baik, kita mulakan dengan laporan ini. 39 daripada 65 rakyat Malaysia yang ditahan di Syria dipercayai terlibat dengan aktiviti keganasan telah berhubung dengan pihak polis bagi menyatakan hasrat untuk pulang semula ke negara ini. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Anti Pengganas E8 Cawangan Khas Bukit Aman, Dato' Ayub Han Maidin Pichai berkata, jumlah itu melibatkan 10 lelaki dewasa, 11 perempuan dewasa, 12 kanak-kanak lelaki dan 6 kanak-kanak perempuan. Dato' Ayub yakin jumlah tersebut akan meningkat. Bagaimanapun, urusan membawa pulang mereka melibatkan banyak pihak. Dasar dan keputusan mengenai perkara tersebut hanya akan dibuat kerajaan. Tambahnya, mereka berada di 3 lokasi berbeza di Syria, termasuk di Al-Hasakah serta Idlib, dan sebahagian mereka yang ingin pulang adalah disebabkan kerana kematian suami dan sebagainya. Oktober tahun lalu, PDRM berjaya membawa pulang seorang wanita Malaysia bersama 2 anaknya, seorang lelaki dan seorang perempuan yang terkandas di Syria selepas suaminya yang juga anggota kumpulan Daesh terbunuh dalam pertempuran. Penduduk di sekitar pantai Geliga, Kemaman, Terengganu mendesak pejabat tanah dan juga galian daerah Kemaman mengambil tindakan terhadap pihak yang menceroboh kawasan pantai yang diwartakan sebagai tapak pendaratan penyu untuk bertelur. Kawasan sepanjang pantai tersebut digunakan bagi menjalankan aktiviti penternakan ayam dan lembu secara haram. Perbuatan tidak bertanggungjawab itu dikesan sejak setahun lalu dan mengundang kebimbangan penduduk kerana mengganggu penyu dari naik untuk bertelur. Kawasan penyu bertelur itu telah diwartakan sejak setahun lalu, merupakan kawasan pendaratan yang mencatat bilangan penyu paling tinggi di negeri Terengganu. Penceroboh membina reban yang menempatkan lebih 200 ekor ayam kampung selain 2 kandang lembu. Wakil penduduk yang hanya mahu dikenali sebagai Zakaria berkata, lebih buruk lagi, penceroboh turut menjalankan aktiviti memancing, menyalakan unggun api di samping membuang sampah merata-rata. Tak setahun dah. Pasal dia pegang lembu tu lah, api malam-malam ingat api cerah. Mungkin api nak naik tak boleh. Mengganggu. Tu je lah. Orang lain tak ganggu lah. Kalau kita tak batuk, pasal tepi patah. Lembu ni tepi bukit lah. Tu lah. Nanti semua dah mati tapi dia degil lagi kan? Memanglah dia degil lah tu, dia buat halu. Sementara itu, Pegawai Daerah Kemaman, Osman Abdul Bakar ketika dihubungi berkata pihaknya tidak pernah mengeluarkan sebarang kebenaran menjalankan sebarang aktiviti di kawasan terbabit. Amaran sudah dikeluarkan selain menampal notis supaya mereka mengosongkan kawasan itu namun masih berdegil. Pihak pejabat tanah telah pun mengambil tindakan menutup jalan masuk tersebut dan memberikan amaran kepada penceroboh untuk tidak meneruskan pencerobohan tanah tersebut. Notis pencerobohan di bawah Seksyen 425 KTN telah pun ditampak. Tindakan susulan akan diambil sekiranya tidak mematuhi arahan pejabat tanah. Kawasan penyu bertelur itu telah diwartakan sejak setahun lalu, merupakan kawasan pendaratan yang mencatat bilangan penyu paling tinggi di negeri Terengganu. Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom menahan seramai 10 individu disyaki pendatang asing tanpa izin parti dalam satu operasi khas di Pusat Pemeriksaan Daratan RCP. Komander Eskom DCP Dato' Hazani Ghazali berkata mereka terdiri daripada 9 lelaki dan seorang wanita berusia antara 16 sehingga 32 tahun dan ditahan kerana tidak mempunyai sebarang dokumen pengenalan diri yang sah, termasuk mempunyai dokumen pengenalan diri yang meragukan. Menerusi kenyataan operasi yang bermula pukul 10 malam dan berakhir pada 2 pagi semalam dan pada Sabtu, ia turut disertai oleh seorang anggota polis trafik daripada Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Beluran dan 6 anggota pasukan gerakan AM PJA Batalion 20 Beluran. Kesemua suspek telah dibawa ke IPD Beluran untuk tindakan lanjut dan kesakan disiasat di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63. Tambah Dato' Hazani, Eskom akan terus meningkatkan penguatkuasaan bagi mengekang aktiviti penyeludupan dan kemasukan parti melalui laluan tikus di sekitar Sandakan, Lah Datu, Kunak dan juga Sempurna.
3 maut, 5 parah manakala 6 lagi cedera ringan selepas kenderaan utiliti sukan SUV yang dinaiki terbabas dan terjunam di kilometer 190 Leburai Utara Selatan Plus arah selatan dekat Simpang 4, Semanggol. Menurut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat, kesemua mangsa adalah warga Myanmar, 13 lelaki dan seorang perempuan. Pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian pada pukul 7.34 pagi sebelum ke lokasi kejadian. Dan sebaik tiba, pihak JBPM mendapati kemalangan melibatkan sebuah kenderaan SUV yang terbabas melanggar penghadang jalan yang menyebabkan 6 mangsa terjatuh dari jambatan setinggi 20 kaki. 3 mangsa meninggal dunia di tempat kejadian dan dihantar ke Hospital Parit Buntar. Manakala kesemua mangsa cedera dibawa ke Hospital Taiping untuk mendapatkan rawatan. Polis Kedah mengesan taktik baharu sindiket penyeludupan di sempadan Thailand yang menggunakan laluan tasik. Dan semalam kira-kira pukul 12.30 tengah hari, polis merampas sejumlah mercun dan bunga api bernilai lebih RM70,000. Ketua Polis Daerah Padang Terap DSP Noh Idris berkata hasil risikan dan rondaan di sempadan Malaysia Thailand iaitu di sekitar Tasik Ahning, Padang Sanai, polis menemui sebuah kenderaan pacuan 4 roda dalam keadaan yang mencurigakan. Hasil pemeriksaan, terdapat lelaki warga tempatan berusia 36 tahun dan 20 kotak mercun dan bunga api pelbagai jenis di kenderaan tersebut. Suspek juga telah menunjukkan beberapa longgokan kotak yang berada di sekitar kawasan itu. Hasil siasatan, suspek mengaku kesemua mercun dihantar melalui laluan Tasik Ahning terus ke Tasik Sebayoi di Thailand. Kes disiasat di bawah Seksyen 6-1 Akta Bahan Kakisan, Letupan dan Senjata Berbahaya 1958. Polis Pontian menahan 5 individu dalam serbuan di 2 buah pusat hiburan daerah itu awal pagi tadi. 2 yang ditahan ialah warga tempatan dan seorang lelaki warga negara China, manakala 2 lagi wanita Thailand. Ketua Polis Daerah Superintendent Mustafa Bakri Saleh dalam kenyataan media memaklumkan salah seorang daripada mereka memiliki senjata dan ditahan mengikut Seksyen 7-2 Akta Bahan-Bahan Kakisan, Letupan dan Senjata Berbahaya ABKL-SB 1958. Kes turut disiasat mengikut Seksyen 6-2 Enactment Negeri Johor 4/98 dan Seksyen 55B Akta Imigresen dan Seksyen 39B Peraturan Imigresen. Sebelum itu, operasi bersepadu itu turut menyaksikan 273 orang dan 202 kenderaan diperiksa melalui sekatan jalan raya. 49 saman dikeluarkan dan 9 kenderaan disita. Baik, bersama kembali. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP memberi jaminan bekalan makanan utama termasuk ayam, telur dan kelapa adalah mencukupi bagi memenuhi keperluan untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Menterinya Saifuddin Nasution Ismail berkata kementeriannya dan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani bekerjasama erat dalam memastikan perkara itu. Bekalan mencukupi, harga buat masa sekarang kita anggap terkawal sebab berdasar kepada aduan yang sampai kepada KPDSP setiap hari. Aduan yang kami akan beri tindakan serta-merta adalah aduan yang berupa peningkatan harga mendadak. Yang itu memudaratkan pengguna. Yang itu sangat-sangat kami concern. Sementara itu, katanya, KPDN HEP telah mengeluarkan sejumlah 447 notis kepada 38,000 premis jualan di Bazar Ramadan dalam tempoh 10 hari puasa di seluruh negara bagi kesalahan gagal meletakkan tanda harga. Datuk Seri Saifuddin ditemui pada program Ihya Ramadan Menteri KPDN HEP dengan kerjasama Lembaga Kemajuan Pertanian Kemumbu KADA bersama warga komuniti pengguna jajahan Tumpat Kelantan. Seramai 500 asnaf miskin dari jajahan Tumpat diberikan sumbangan barangan keperluan asas seperti beras, minyak masak, gandum serta biskut. Turut hadir pengerusi KADA Datuk Husam Musa dan pengarah KPDN HEP Negeri Kelantan Adnan Abdul Rahman. 16 penjaja Medan Selera Mantin menerima peruntukan RM32,000 ekoran kawasan tersebut perlu ditutup 3 bulan untuk kerja-kerja naik taraf. Menurut Ahli Parlimen Seremban yang juga Menteri Pengangkutan Anthony Lok Seo Fook, sumbangan RM2,000 seorang yang diterima mereka
diharap dapat meringankan bebanan para peniaga yang terlibat sepanjang penutupan premis berkenaan. Kerja-kerja menaik taraf dijangka sehingga Julai tahun ini bagi keselesaan dan kemudahan yang lebih baik kepada orang ramai. Apabila tak boleh buat perniagaan, mereka hilang punca pendapatan. Itu sebabnya pada hari ini kita datang untuk memberikan sedikit bantuan kepada mereka. Saya telah memperuntukkan daripada pejabat saya bantuan tunai sebanyak RM2,000 kepada setiap penjaja untuk mereka supaya dapat menampung sedikit kos kehidupan mereka selama 3 bulan. Pihaknya telah mencadangkan kepada Majlis Perbandaran Nilai MPN untuk projek naik taraf tersebut dengan kos keseluruhan kira-kira RM500,000. Pada awalnya, inisiatif mencari tapak alternatif ingin dilaksanakan bagaimanapun tiada tapak sesuai selain melibatkan kos perbelanjaan MPN yang tinggi serta tidak praktikal menyebabkan kaedah ini tidak dapat dilakukan. Sebanyak 97 kes keracunan metanol dilaporkan tahun lalu dengan 48 kes melibatkan kematian di Selangor, Perak dan Kuala Lumpur. Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Lee Boon Chye berkata, kerajaan meningkatkan penguatkuasaan bagi komited aktiviti pembuatan dan juga jualan alkohol haram di negara ini melibatkan tindakan pelbagai agensi. Untuk kawalan arak-arak haram ini ada beberapa agensi yang terlibat. Sebab untuk bagi pihak Kementerian Kesihatan, kita lebih kepada kandungan arak yang dijual, custom sebab mereka tidak membayar excise duty dan sebagainya, dan high wah pengguna dan PDRM pembuat kuasa. Jadi ini merupakan satu multi agency task force yang digerakkan untuk kita mengkuatkuasakan supaya kita mementras. Dilaporkan sebanyak 13 kes keracunan metanol berlaku di Perak tahun ini dengan 5 kes melibatkan kematian. Beliau ditemui selepas merasmikan kempen kesedaran kesihatan anjuran Dewan Perhimpunan Cina Perak di Ipoh. Salah lain tak ada? Okey. Daerah kecil Melalap di Sabah kini dilulus sebagai daerah penuh. Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah yang juga Wakil Rakyat Melalap, Datuk Peter Anthony berkata perkara itu dimaklumkan oleh Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Muhammad Syafiee Haji Abdal baru-baru ini. Seperti mana yang diumumkan oleh Yang Berhormat baru-baru ini bahawa Melalap telah diluluskan sebagai daerah Melalap. Ini disebabkan populariti yang ada di Melalap sekarang ini sudah melebihi untuk kita membenarkan Melalap ini dikategorikan sebagai daerah. Jadi kita amat berterima kasihlah kepada Yang Berhormat Ketua Menteri. Beliau ditemui media pada majlis perasmian Pesta Kaamatan Peringkat Dewan Undangan Negeri Melalap di Kampung Pamilaan Tenem. Pelbagai acara diadakan dalam majlis ini termasuklah pertandingan unduk ngadau yang menyaksikan Evian Verolia Ahajis dinobat sebagai pemenang dan menggondol hadiah wang tunai RM2,500 beserta hadiah iringan. Verolia bakal ke pertandingan peringkat negeri di Hongkot Kosaan Pinampang 31 Mei ini. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan juga Raja Permaisuri Agong Tuanku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mengucapkan selamat Hari Wesak buat semua rakyat Malaysia yang beragama Buddha. Baginda melalui Instagram Istana Negara mengharapkan semua yang menyambut perayaan ini akan merayakannya dengan penuh keamanan, kasih sayang dan juga kegembiraan. Kerajaan Negeri Melaka akan sentiasa menyokong program dan juga sambutan melibatkan setiap perayaan di negara ini. Menurut Ketua Menteri Melaka, Adli Zahari, sokongan tersebut bersandarkan kepada sikap saling hormat menghormati kepelbagaian kaum dalam kalangan masyarakat. Dan kita yakin bahawa dengan fahaman kita tentang budaya
tentang anutan agama masing-masing. Hormat dan menghormati antara satu dengan yang lain ini adalah merupakan asas kepada kita, sama ada di Melaka atau di Malaysia dan di dunia ini, untuk kita membina kesefahaman, keharmonian. Beliau ditemui selepas mengadakan lawatan di Tokong Sek Kia Eng sempena sambutan Hari Wesak di Bandaraya Melaka. Turut serta Exco Kerajaan Negeri Low Che Leong dan Krek Che Yi. Sementara itu di Johor Bahru, Exco Pelancongan Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Liao Chai Tong menghadiri sambutan Hari Wesak di Fo Guangshan, Taman Sutra Utama. Terdahulu beliau yang ditemui berkata, kepelbagaian sambutan perayaan di negara ini mampu menjadi produk tarikan pelancong sekiranya ia mendapat liputan atau promosi mencukupi. Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Cawangan Kedah akan menumpukan kepada sektor makanan dan minuman, F&B, kosmetik, bidang perniagaan dan juga bidang perkhidmatan yang sebelum ini banyak melibatkan bidang pembinaan. Yang Dipertua DPMM Kedah, Zulhaizar Abdul Karim berkata, sebuah syarikat telah diaktifkan sebagai platform pemasaran bagi membantu memperkenalkan produk ahlinya. Pihaknya juga telah mendaftar dengan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, MATRED, bagi mempromosikan produk keluaran tempatan ke pasaran global. Dan itulah antara usaha yang kita buat sekarang ni, kita nak promote ahli-ahli. Beliau ditemui RTM pada majlis berbuka puasa dan sumbangan kepada anak-anak yatim dan pelajar tahfiz di Alustar. Hari bersama Exco Pembangunan Usahawan Negeri Muhammad Asmirul Anwar Aris. Baik, bersama kembali. Cuti sempena Hari Wesak dan Nuzul Al-Quran digunakan warga kota bagi membeli barangan persiapan Hari Raya Aidilfitri. Walaupun lebih 2 minggu lagi perayaan itu akan disambut. Tinjauan RTM di sekitar Jalan Tunku Abdul Rahman mendapati kebanyakan warga kota memilih pakaian raya yang penawarannya masih boleh didapati dalam pelbagai pilihan. Malah selain kaum Melayu, kaum lain juga turut mengambil kesempatan membeli belah dalam kemeriahan tawaran jualan raya di kawasan membeli belah itu. Kita ikuti laporan yang disediakan oleh Mohan Jinasami yang meninjau Jalan Tar. Pilih murah kan. Oh, sayang anak pilih raya. Jika kita lihat warga kota membeli barangan keperluan menjelang Hari Raya Aidilfitri secara lebih awal kerana mengelakkan terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, terutamanya di hari-hari terakhir menjelang Syawal. Mempunyai masa untuk membandingkan kualiti dan harga mengikut kemampuan masing-masing. Mempunyai lebih banyak pilihan mengikut cita rasa masing-masing. Sebab yang sama turut dinyatakan oleh kebanyakan pembeli yang ditemui. Malah ada yang perlu dibeli lebih awal seperti pakaian raya untuk kanak-kanak berikutan warna pilihan dan saiz yang cepat habis. Lebih awal, then you know pretty much you have a lot more things to choose from. Kalau last minute nanti tak ada size, lepas tu harga belum tentu lagi murah, and then we have to face the crowd. So lebih baik datang lebih awal. Kelebihan shopping awal bagi saya persediaan lah, supaya kita tak tergopoh-gopoh. At least kita dapat cari benda yang kita nak, and then bagi saya is important. Sebab kesesakan lagi, elakkan kesesakan, and then item yang nak cari pun ada. Orang pun tak ramai, kita nak pilih-pilih barang pun senang. Lepas tu yang kedua dia, kita tak sesak dengan pengunjung-pengunjung lain ataupun barang-barang yang kita nak beli pun tak rushing lah untuk mencari baju-baju raya, persiapan raya kita, yang contohnya macam baju Melayu, sampin, songkok, butang baju Melayu. So bila preparation awal ni orang cakap dia tak rushing. Bagi pemilik kedai pakaian pula, mereka sudah menerima tempahan pakaian raya sebelum bulan Ramadan dan tidak kurang juga yang berkunjung untuk melihat sendiri fashion pakaian yang disediakan.
Kami buat persiapan awal dengan semangat 2 bulan sebelum menjelang bulan Ramadan ini. Pemilihan produk-produk bunga-bunga tertentu, kala-kala mana yang diminati oleh ramai pelanggan kami. Jadi sebulan sebelum periman barangan kami samping-samping, sokek-sokek samping kami, baju-baju ready-made kami dah siap dengan potongan pesak kurung pahang, ya. Warna-warna yang tertentu yang menjadikan ramai yang suka. Walaupun lokasi ini dibanjiri pengunjung, namun terdapat mereka yang hanya meninjau harga barangan yang ditawarkan. Ia mungkin bagi membandingkan harga dan kualiti pakaian terlebih dahulu sebelum membuat keputusan untuk membelinya. Apapun, segala perbelanjaan bagi persiapan menjelang Hari Raya Aidilfitri perlu dilakukan secara berhemah dan jimat cermat bagi mengelakkan pembaziran. Mohon Cinasami, RTM. Lebih 10,000 pengunjung membanjiri dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu menghadiri program Berambih Sungkei, anjuran pejabat residen Sibu bersama Pusat Khidmat Dun Nangka. Program berbuka puasa ala berkelah itu memasuki siri ketiga penganjurannya tahun ini. Penduduk yang hadir terdiri daripada pelbagai kaum dan agama mula datang ke lokasi seawal 5 petang. Dan kali ini penganjur turut menjemput wakil daripada persatuan kaum-kaum lain, termasuk wakil daripada rumah-rumah ibadat seperti gereja, kuil dan tokong di sekitar Sibu. Tadi sebenarnya YB dah bagi tahu kita ni kaum India dengan Sikh dengan yang Buddhism semua boleh dapat makan makanan vegetarian. Dia orang ada khaskan juga makanan itu tidak simpan dengan daging apa semua. Memang begitu baguslah. Cukup saya rasa happy lah tengok keadaan hari ini. Kita buat effort supaya we don't get what we don't eat. So very fair. Yang daging diasingkan, ni makan the rest. Kalau kuih pun tak apa, because the idea kita nak get together aja. It's not what food you eat. Food you boleh makan kat rumah juga. Oh, this is wonderful. You know, for these kind of things, we're a multi-racial country, and to get it together, this kind of festival, and it is really fantastic to get people to come together for all different kind of races, different kind of religion background. I think it's fantastic. Kalau di Sibu ni saya tengok memang masyarakatnya majmuk tapi boleh bekerjasama dalam konteks berbuka puasa pun dia orang boleh ikut sekali. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah Taala. Majlis itu turut disusuli dengan solat maghrib berjemaah sebelum diteruskan dengan pertandingan meriam buluh yang diadakan untuk mengimbau suasana kemeriahan bulan puasa dan raya pada suatu ketika dahulu. Baik, kita ke laporan sukan. Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA digesa menghormati arahan Pejabat Pesuruhjaya Sukan PPS dan Persatuan Bola Sepak Malaysia untuk melakukan segera Kongres ke-31 sebelum atau 31 Mei ini. Demikian ditegaskan oleh Presiden Kelab Bola Sepak Petaling Jaya yang juga ahli gabungan KLFA Datuk Ramlan Askolani bagi mengelak perkara yang tidak diingini berlaku kerana KLFA seperti digantung dari liga atau sebagainya. Apa keputusan yang akan diambil, saya rasa Pesuruhjaya Sukan akan ambil dan FA akan ambil. Dan bagi kita, kita mengharapkan satu keputusan yang positif jugalah. Jadi kita, pasal bila surat daripada Pesuruhjaya Sukan dah keluar, bermakna mereka tidak akur kepada badan sukan yang terbesar di Malaysia. KLFA sepatutnya mengadakan kongres pada 18 November lalu namun telah dibatalkan. 18 Mei, KLFA telah menghantar semula notis untuk mengadakan kongres pada 15 Jun termasuk pemilihan ahli jawatankuasa bagi sesi 2018-2022 namun sekali lagi dibatalkan. Sebagai itu, Setiausaha Agung KLFA Nokman Mustafa menjelaskan pihaknya merancang untuk melangsungkan kongres pemilihan barisan kepimpinan baharu pada penghujung tahun ini. Sepatutnya begitulah. Sepatutnya. Tapi lazimnya pada bulan Ramadan, kebanyakan persatuan sukan di negara ini menghadkan atau mengurangkan aktiviti sukan persatuan masing-masing. Tidak berkecuali Badan Sukan Silat Negara, Pertubuhan Seni Silat Gayung Malaysia Kebangsaan PSSGMK.
Bagi yang dipertua PSSGMK, Datuk Adi Wijaya Abdullah, Persatuan Sukan Silatnya juga mengambil langkah yang sama pada bulan Ramadan ini. Memang kita akui di dalam bulan Ramadan ni kita tidak ada mengadakan sebarang aktiviti persilatan, tetapi amalan-amalan untuk berbulan puasa ini tetap kita jalankan dengan sempurna. Seperti mana pada hari ini kita telah pun mengumpulkan seluruh ahli jawatan kuasa di peringkat kebangsaan untuk mengadakan berbuka puasa di hotel di Palmal ini. Tambah beliau lagi, PSSGMK akan menganjurkan beberapa kerja amal sepanjang Ramadan ini. Menurutnya, agenda yang penting selepas bulan puasa ialah mengadakan mesyuarat agung tahunan AGM pada 29 Jun nanti bagi memilih ahli jawatan kuasa yang baharu. Beliau menjelaskan demikian selepas Majlis Iftar Ramadan PSSGMK di sebuah hotel terkemuka di Ampang, Selangor. Beliau meraihkan ahli jawatan kuasa pertubuhan silat itu dari beberapa negeri di samping mempengerusi mesyuarat khas menjelang AGM nanti. Dari 4 buah sekolah khas di Melaka diraikan dalam suasana kekeluargaan oleh sebuah hotel. Program kali ke-14 melibatkan pelajar khas Sekolah Menengah Kebangsaan Gelam, SMK Kelebang Besar, SMK Bukit Rambai dan Sekolah Kebangsaan Lerah. Selain diraikan dalam majlis berbuka puasa dan permainan, pelajar turut menerima sumbangan hamper dan duit raya. Normally we do for, how to call that, anak yatim. But this is the first year that we do for special child. And we invite them here together with our staff, with the management, celebrate together with buka puasa. So I'm sure that we will have years to come, we still will do. Sebenarnya program seumpama ini memberi peluang kepada anak-anak ini berinteraksi dengan masyarakat luar dan bersosialisasi lah dengan komuniti yang tidak ada di sekolah. Jadi selama ini mereka berada di sekolah, jadi program seumpama ini mendedahkan mereka kepada masyarakat luar. Jadi anak-anak semua gembira hari ini. Seronok sebab ramai kawan, dapat duit raya. Kalau nak raya macam ni jugalah. Boleh. Seronok sangat kalau jumpa kawan. Tahun sini seronok tak? Mana? Kenapa seronok? Punya hidup kawan, hidup kawan. Hidup kawan. Baik, Elima berakhir di sini. Jangan lupa untuk terus melayari laman Facebook Berita RTM dan juga YouTube rasmi Berita Nasional RTM untuk perkembangan berita tempatan dan antarabangsa. Saya Redovin Salah Hormat dan kita jumpa lagi.